Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat bersama saya Ali Iskandar. Untuk makluman anda, ini adalah episod terakhir sebelum kita berehat buat seketika sempena menghormati bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari saja lagi. Jadi harapnya anda dapat bersama dengan kami untuk episod malam ini sambil berada di rumah, sambil akur pada Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, sebelum kita mulakan perbincangan pada malam ini, saya nak kongsikan kepada anda semua. Kita nak ulang kenang apa yang kita pernah pelajari pada sekolah ketika di sekolah dahulu, antara tingkatan 2 dan tingkatan 3, tentang sistem dalam badan kita. Sistem badan kita ini sangat kompleks dan unik. Ia terdiri daripada pelbagai sistem. Ada sistem saraf, sistem rangka dan macam-macam lagi. Jadi sistem ini memerlukan satu sama lain untuk berfungsi dengan baik. Ya? Dan kalau diikutkan, di dalam badan ini terdapat pelbagai jenis organ untuk menjalankan tugas masing-masing supaya badan bukan hanya dapat berfungsi dengan baik tetapi manusia itu dapat menjadi orang ataupun makhluk yang bermanfaat. Ya, dan ini gambaran yang kita nak berikan kepada anda. Ya, bayangkan badan kita ni seumpama sebuah negara yang memerlukan setiap sistem ini berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dan dalam memastikan sistem ini berfungsi dengan baik, ada satu sistem yang perlu untuk dijaga dan berfungsi dengan sebaik-baiknya agar yang lain dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, iaitu sistem pertahanan badan. Kalau kita bercakap tentang sistem pertahanan badan, banyak memikirkan tentang sistem imunisasi badan dan sebagainya. Tapi ramai yang lupa bahawasanya sistem ataupun pertahanan badan yang paling utama sekali ataupun yang paling luar sekali ialah kulit kita. Ya, kulit ini adalah organ sebenarnya. Saya pun kadang-kadang lupa juga. Kulit adalah organ yang terbesar yang terdapat pada badan kita. Kalau diratakan, kira-kira dalam ukuran 20 kaki persegi lebih kurang begitulah. Saya harap kalau saya silap, saya diperbetulkan, anda perbetulkan saya. Tapi ini yang kita pelajari, bahawasanya ini adalah organ yang paling penting dalam pertahanan untuk memastikan tidak ada benda asing masuk ke dalam badan dan merosakkan sistem dalam badan kita. Jadi hari ini kita nak meraihkan golongan yang berada di barisan hadapan, ya, yang menjalankan tugas untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi tajuk kita malam ini ialah Terus Bertahan. Ikuti kami dalam Syariah Meja Bulat. Dengar sikit. Okey, buat A, bunyi A. Baik, dalam konteks negara tercinta yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, ya, bukan hanya Malaysia tetapi juga seluruh dunia, kita bercakap tentang the first line of defense, iaitu garisan pertama, sebab barisan hadapan ini banyak lapisan. Kita nak meraihkan garisan atau barisan yang pertama sekali yang berada dalam mempertahankan negara untuk memastikan segala risiko dapat disaring untuk memastikan negara dapat berfungsi atau kembali berfungsi dengan baik. Kita bercakap tentang kelompok daripada Jabatan Kesihatan Awam, ya, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita nak asingkan mereka ni kepada 3 kategori. Satu, kategori yang bertemu dengan orang awam, berdepan bersemuka untuk membuat swab sampling ataupun membuat ujian untuk memastikan mereka ni ada memiliki virus COVID-19 ataupun tidak, ya. Dan kemudian peringkat seterusnya kita akan bawa kepada anda. Jadi ini sebagai pemahaman kepada kita semua, dan untuk yang pertama sekali kita nak bersama dengan doktor yang bertugas untuk membuat mass sampling ini, ya, membuat ujian saringan yang berdepan dengan orang awam ini. Kita nak bersama dengan Dr. Amalina Azman, Pegawai Perubatan Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hello, Assalamualaikum Doktor. Assalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, boleh saya tahu pukul berapa balik hari ini? Hari ni kami habis sampling tadi around pukul 2, pukul 3 balik macam biasa lah. Ya ke? Tak setengah. Masih sempat berehat lah, ya?
Alhamdulillah sempat untuk interview dengan Ellie. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sepatutnya dah boleh rehat ni, tapi kami kacau sekejap lah ya, Dr. Amelina. Okey, sebagai antara yang bertugas untuk membuat mass sampling ni, mungkin kita nak faham lebih lanjut sebab kita akan kongsikan visual yang kalian ambil juga secara eksklusif ini, point of view visual ini. Apa yang dilakukan oleh doktor dan juga rakan-rakan lain ketika sesi mass sampling ini? Apa kami lakukan is basically memang ambil sampel tempat-tempat yang dah dikenal pasti. Sebagai ada zone ke atau ada kluster atau macam yang M4 yang kami pergi hari ini. So that one is based on the arahan yang kami terima lah untuk buat sampling. Okey, dan apa tata cara dia, prosesnya? Basically, sebelum kami turun, memang kami identify team kami dulu. Dan identify team kami yang terdiri daripada bukan sahaja doktor atau paramedik, tapi juga semua yang dari jabatan yang ada tugas masing-masing. Sebab dalam sampling itu, it's not just kita ambil sampel dari orang, tapi ada registrationnya, ada borang-borang yang kena isi, ada bahagian makmal. So, semua ahli pasukan itu terdiri daripada semua orang lah yang di Kejaksaan Awam. Okey, jadi untuk satu sesi macam visual yang kita saksikan ini di salah sebuah hotel yang menempatkan individu yang baru pulang dari luar negara ya. Ini salah satu hari yang kalian lakukan. Jadi berapa ramai yang ditugaskan untuk satu sesi seperti ini? Depending on berapa ramai yang kami perlu sampel pada hari itu, yang macam dekat hotel yang jadi quarantine center ni, pada hari itu kami perlu sampel 300 orang, tak salah saya, 300 orang. Okey. So dekat situ tim kami ada 30 lebih, macam tu, 30 orang. Okey, jadi yang kami rasa sangat bertuah sebab dapat melihat point of view Dr. Amal. Maknanya kamera ni memang dilekatkan kepada visor doktor sendiri ya. Ya, betul. Ya, jadi satu individu tu berapa lama masa dia ambil? Okey, yang untuk di hotel ni mereka tak susah untuk ikut arahan. Okey. So dia kejap je lah. Kejap tu 5 minit. Tak sampai 5 minit, kita boleh move on to the next station. Okey. Tak sampai 5 minit lah. Maksudnya memang sekejap lah. Tak ada banyak soalan ataupun pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada mereka. Sebab sebelum kita mula memang kita dah explain. Kita dah terangkan dulu kepada pesakit apa kita nak buat. Macam kalau yang ni, sebelum saya swab tu, titik saya di auto juga ni saya tengah ambil sampel. Tapi sebelum tu memang saya ada cerita dulu apa saya akan lakukan. Lepas tu saya diorang tak nervous sangat lah. Okey. Mari kita cakap tentang perasaan doktor setiap kali menghulurkan atau memasukkan alat itu ke dalam mulut. Sebab kita tak tahu siapa yang kita kendalikan dan kita pun dengar berita tentang pegawai kesihatan yang turut dijangkiti COVID-19 ini. Jadi bagaimana perasaannya? Sebab ialah mass sampling ni bila kita mass tu maknanya ramai. Jadi adakah dah biasa ataupun macam walaupun dah ada memakai PPE dan sebagainya, masih lagi ada resah dan gusar? Resah dan gusar tu ada. Terutama sekali kalau kita sampling di tempat yang kurang kondusif lah. Macam di Pasar Borong pada hari ini yang kita turun. Okey. Memang kita berpanas di bawah kemah. 3-4 jam pakai suit yang direct ke PPE tu. So kadang-kadang memang nervous juga. Tapi bila kita ada team leader dan pasukan yang memang kita dah biasa and then momentum dah ada kat situ, that's very important. Baik. So far, saya rasa Alhamdulillah we have managed to do well lah. Ya, bila kita baca dan dengar perkabaran tentang apa yang kalian lakukan ni, kami pun rasa risau lah. Apatah lagi kalian ni adalah individu yang punya ahli keluarga, ya, punya orang tersayang tapi gambaran yang diberikan ini seolah-olah macam ini salah satu tugas biasa yang kalian buat. Okey, yang visual yang kita lihat sekarang ini yang berlaku pada siang tadi ya, sampling yang dilakukan di tempat terbuka. Saya difahamkan keadaan begini dengan pemakaian kalian yang begitu rumit itu
nak menahan bahang dan kepanasan sebagainya memang mencabar betul ya? Betul, mencabar. Lagi-lagi di pasar burung tu bukan semua warga negara. Okey. Jadi bila kita nak berkomunikasi tu memang itu lagi mencabar lah dengan panas dia. Apa antara... Ya, silakan. Tapi macam Ellie cakap tadi, macam kita relax dia buat kerja kan. Itu perlu. Kalau kita stres tak buat kerja ni memang tak jalan lah. Ya, okey. Baik. Berhadapan dengan bukan warga negara Malaysia di tempat seperti ini, apa antara keletah mereka yang harus dihadapi oleh kalian? Mereka ni kadang-kadang kurang faham bahasa communication lah. The communication barrier. Tapi once kita dah boleh overcome that, tak ada masalah. Mereka ni memang akan ikut arahan. Tak ada masalah dengan dia orang. Okey. Dengan kanak-kanak pula macam mana? Oh, kanak-kanak yang footage yang kita tengah tengok ni, adik ni sangat comel. Dia sangat senang untuk ikut arahan. Tapi bukan semua adik tu macam tu lah. Kadang-kadang ada yang ibu bapa kena segang, ada yang menangis, melalak. But we try to supaya dia selesa lah macam Ellie tengok kat sini. Walaupun kami pakai macam baju astronaut tu, tapi suara masih boleh dengar, kita masih boleh joke around kan. Baik, kesabaran sangat-sangatlah dituntut ya, kecekalan, ketabahan. Doktor, terima kasih banyak atas perkongsiannya. Kita doakan dipermudahkan segala urusan, jaga kesihatan dan terima kasih atas sumbangan anda dan juga kawan-kawan yang lain. Terima kasih Ellie. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu Dr. Amalina Azman, Pegawai Perubatan Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kita sebenarnya mendapat kerjasama yang begitu baik daripada pihak Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ini kerana mereka membantu memberikan akses visual, ya, bermakna kami seboleh-bolehnya tidak mahu berada di lapangan kerana bukan hanya risiko tetapi juga sekarang ini kita berhadapan dengan situasi yang menyaksikan pakaian ataupun PPE itu sangat-sangatlah sukar untuk diperolehi. Jadi apabila wartawan perlu berada di lapangan, kami perlu dipakaikan dengan PPE. Jadi tidak mahu berlaku pembaziran ataupun kita tidak mahu mengambil apa yang diperlukan oleh mereka. Jadi apa yang kami lakukan ialah berbincang dengan pihak mereka ini, kemudian memberitahu mereka adakah mereka dapat memberikan visual, mana shoot sendiri, ambil video sendiri dan kemudian hantar kepada kami menerusi dalam talian. Jadi kerjasama sangat baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka ni. Okey, selesai cerita tentang mass sampling ni yang berdepan dengan orang ramai, kemudian ada tugas seterusnya pula untuk memastikan misal kata tempat itu mempunyai risiko, perlu dilakukan nyakuman. Okey, kita nak seterusnya bersama dengan Encik Halimun Al-Firdaus Zainuddin, sedap namanya ini, pekerja awam cawangan Vector JKWP KL dan juga Putrajaya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mun, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, hari ini habis pukul berapa? Hari ini habis pukul 2, pukul 3 sama dengan Dr. Amalina. Okey, bagaimana anda dan kawan-kawan buat decontamination di tempat yang sama jugalah? Ya, dibuat di sana. Okey, baik. Untuk yang tidak faham ataupun berapa jelas dengan tugas anda, apa yang kalian lakukan sebenarnya? Saya melakukan decontamination di kawasan tempat awam, kawasan kerajaan, dan tempat-tempat yang berisiko tinggi lah. Jadi dalam kata lain setiap hari ada saja tempat yang diperlukan untuk dinyah cemar? Setiap hari ada. Ada tempat yang tempat yang untuk dirikon lah. Okey, baik. Adakah pemakaian kalian ini sama seperti mana doktor yang mengendalikan mass sampling juga ataupun lain sedikit? Sama. Sama pakai juga. tie bag. Yes. Okey. Dan ini kita dapat lihat antara agensi yang turut membantu dalam proses pengendalian ini, dan ini daripada APM. Ya, dan berapa lama proses yang dilakukan? Adakah bergantung kepada keluasan suatu tempat? Keluasan sesuatu tempat. Kalau kita pakai, tengok kalau Dewan tu besar dengan kawasan tu kawasan besar, memang lama lah. Dalam masa sejam ada.
Okey. Ah, Baik. Kalau melihat visual ini, ada dua individu yang bertugas, satu memegang perkakas lain, satu lagi memegang perkakas lain. Kalau boleh kongsikan dengan kami apa yang dilakukan oleh setiap seorang ini? yang seorang tu pegang backhand. Okey. Itu untuk tempat-tempat yang tidak sampai, kita akan buat di situ. Kita akan menggunakan barang tu dan kita pakai max blower, penembak mulai angin, dari udara. Kita ikut dia punya keluasan tempat dia. Okey. Untuk keseluruhan tempat mesti kena. Okey, kalau tempat macam dalam video sekarang ni, tempat yang tertutup, berapa lama masa biasa diambil? 5 minit? Kalau ni setengah jam. Ini setengah jam ya? Okey. Jadi kalian bekerja serentak ataupun seorang jalankan tugas menyembur dulu kemudian seorang lagi baru laksanakan tugas? Bekerja serentak. Sebab nanti ada yang nak kena buka pintu. Kena saling bantu-membantulah. Nak tambah dia punya racun dia. Okey. Dia punya kuman dia. Okey. Dan okey, ini visual di tempat yang lebih terbuka lah. Okey, kalau macam ni pula berapa lama masa diambil? Di luar pun setengah jam juga. Setengah jam juga. Maknanya mengikut keluasan jugalah walaupun di dalam ataupun di luar. Mengikut keluasan tempat yang sedang didikon tu lah. Ya, okey. Kuman. Okey, Mun, adakah kebimbangan yang sama dirasai seperti mana Dr. Amelinda dan kawan-kawan ni yang berdepan dengan individu ataupun kalian rasa relax sikit sebab tak ada orang di situ? Bimbang juga, sama juga bimbang. Ya. Bimbangan sama juga. Okey. Tapi terus menjalankan tugas ya? Terpaksa terus menjalankan tugas lah. Ya, baik. Esok ada lokasi yang perlu dilakukan nyah cemaran? Esok ada di Pasar Borong juga. Di Pasar Borong juga? Esok di Istana Negara. Istana Negara, okey. Ya, baik, selamat menjalankan tugas. Kita menggunakan mesin Nicomax. Yang nampak macam vacuum cleaner tu ya? Yes. Katanya negara itu kali pertama diguna pakai? Itu kali pertama diguna pakai. First in Malaysia, mesin tu ada. Pertama di Malaysia. Dan difahamkan alat itu diletakkan kemudian dibiarkan buat seketika, kemudian baru diambil. Yes. Okay. Dibiarkan dalam 20 minit. Lepas dia habis 20 minit, kita keluarkan barang tu. Okey. Alat tu, Nicomax tu, dalam masa 2 jam, tidak boleh menggunakan tempat itu. Okey, baik. Yang tu kita tak ada visual lah sebab Mun perlu keluar untuk membiarkan alat itu berfungsi ya. Okey, tapi tak apa, terima kasih banyak-banyak. Okey. Atas perkongsian, jaga diri ya. Selamat bertugas. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih, Ali. Okey, waalaikumsalam. Itu dia Halimun Al-Firdaus Zainuddin, pekerja awam cawangan Vector. JKWP KL dan Putrajaya. Seorang lagi yang kita akan berbual yang shiftnya lebih panjang sedikit barangkali kerana mereka ni menjaga tempat kuarantin. Tempat ini memerlukan pengawasan boleh dikatakan sepenuh masa ataupun sepanjang masa. Dan antara tempat yang dilakukan kuarantin lah seperti hotel ya yang menempatkan kluster ataupun kumpulan yang baru pulang dari luar negara dan juga tempat-tempat lain. Jadi hari ini malam ini kita nak bersama seorang petugas. Beliau adalah penolong pegawai perubatan Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak. Di talian sekarang Muhammad Abu Hassan Abdul Ghaffar. Hello. Okey, belum lagi dapat kita hubungi beliau dan lokasi yang beliau sedang bertugas ini ialah di pusat kuarantin di Institut Sosial Malaysia. Nanti kita akan kongsi juga gambaran kepada anda bagaimana tugas menjaga pusat kuarantin dilakukan sebab walaupun telah dilakukan pengambilan sampel ya dan pelbagai lagi prosedur, mereka harus dijaga kerana kita berhadapan mereka ni berhadapan dengan individu yang keresahan juga kerana terpaksa berkurung di tempat yang bukan rumah mereka. Okey, Cik Abu Hassan di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, ini di Institut Sosial Malaysia? Betul. Okey. Karantin IS. Baik. Ceritakan tentang tugas kalian. Di sini kita melakukan saringan lah. Kita melibatkan 2 saringan iaitu pada staf yang berkhidmat di sini dan juga pada penghuni di dalam di ISM lah yang di karantin di sini.
setiap hari kita akan lakukan saringan kepada staf-staf, saringan kesihatan dan juga kesihatan mental lah kepada staf dan pada setiap pertukaran shift lah. And then untuk kepada penghuni di ISM ni, pusat sini, kita akan lakukan sehari sekali saringan kepada mereka. Okey. Satu sesi tu berapa lama ambil masa? Kalau untuk staf, untuk setiap pertukaran shift je lah. Kalau untuk penghuni tu kita akan ambil masa 2-3 jam untuk habis semua the whole ni lah. Okey. Di ISM ni berapa individu ada? Kalau tak termasuk petugas? Maksudnya penghuni di Penghuni, ya. pada mulanya ada 132 orang. Sekarang dah tinggal 26 orang. Okey. Oh, semakin lama semakin berkurangan sebab mereka okey dia dibenarkan untuk pulang lah ya. Tak ya. Okey. Ada pulang sebagai masuk hospital. Okey, baiklah. Okey, jadi ini video yang kita lihat sekarang ni ialah mengetuk ke bilik mereka yang dikuarantin, kemudian apa yang dilakukan mengambil suhu badan, kemudian kita melakukan saringan kesihatan, kita ambil suhu badan, kita ambil sejarah kesihatan pesakit, sama ada simptom COVID ataupun tidak lah. And then kita akan assess juga mental health. Okey. Apa antara keletah mereka yang pernah Encik Abu Hassan kendalikan? Sebab penghuni di sini adalah majoritinya adalah pelajar tahfiz, so dia orang tak banyak karenah lah. So agak mudahlah kita menguruskan dia. Alhamdulillah. Di tempat lain ataupun setakat bertugas, setakat ditugaskan untuk jaga pusat kuarantin ini memang di situ saja atau pernah berada di tempat lain? Di situ saja. Okey. Jadi kira kurang sikitlah melihat kerenah penghuni yang dikuarantin ya. Betul. Pada peringkat permulaan tu agak ada masalah sikitlah. Sebenarnya ada orang baru masuk and then kita tak cuba nak atasi dia orang punya kebosanan di bilik lah. Kita cuba buat beberapa program untuk dia orang, aktiviti untuk dia orang. Okey. Supaya dia orang tak rasa bosan dekat bilik lah. Ya. Jadi apa cabaran sebenarnya menjaga pusat kuarantin ni? Cabaran tu pertama, sebab kat pusat kuarantin ni ada beberapa peringkat umur lah. Daripada umur 14 tahun hingga ke 28 tahun. So kita nak estimator dia orang, kita nak mengadakan program tu agak susah. Sebabnya ada yang kecil dan besar. So kita nak kena balancekan benda tu lah. And then dari segi cabaran kita adalah kita terpaksa memakai suit PPE tu untuk berjalan di setiap level 5 tingkat tu lah. Berjalan dari atas hingga ke bawah. Ya, bermakna selagi sedang menjalankan tugas, selagi itu PPE tidak boleh ditanggalkan ya? Jika kita berada dalam red zone, di dalam bangunan yang ada penghuni, kita perlu pakai sehingga kita keluar. Okey, baik. Saya ada tengok visual basah kuyup lencun baju yang dipakai di dalam. Jadi itu dah jadi perkara biasa untuk kalian? Betul, itu perkara biasa sebab memang kita akan basah. Itulah dia tahap kesabaran yang sangat-sangat tinggi ya dituntut. Jadi shift Abu Hassan sampai jam berapa ataupun shift malam dah berakhir ataupun bagaimana? Shift pagi 8 pagi 8 malam. Okey. Shift malam 8 malam hingga 8 pagi. Okey, anda shift? Malam. Shift malam. Okey, ni kira dalam tugas dah ya? Betul, dalam tugas. Okey, baik. Jadi kami tak nak kacau lah lama-lama. Selamat menjalankan tugas ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, itu dia Muhammad Abu Hassan Abdul Ghaffar, penolong pegawai perubatan Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak. Ya, kita sentiasa berinteraksi dengan rakan-rakan kita dengan golongan yang selalu buat video live chat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk bersembang-sembang dengan mereka ni kerana mereka silah sibuk menjalankan tugas dan tidak boleh terlalu terdedah dengan orang awam kerana tugas mereka ni sangat-sangat penting ya. The first line of defense, garisan paling pertama sekali, paling depan sekali mempertahankan negara ya sebelum risiko itu dibawa oleh pihak yang lebih kritikal merawat pesakit dan sebagainya. Okey, kita bercakap tentang golongan barisan hadapan atau frontliners ini yang terus bertahan dengan tugas mereka ini dan memohon sokongan daripada kita semua untuk terus bertahan juga ya, tidak keluar rumah melainkan perlu. Dalam kita bercerita tentang mereka ni ada juga persoalan tentang bagaimana mereka menjalankan ataupun melakukan ibadah seperti solat dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan mereka memakai PPE termasuklah ketika solat dan macam-macam lagi ya. Dan kami berkesempatan untuk bertanya kepada salah seorang petugas di Hospital Sungai Buloh ya yang betul-betul tempat yang menjaga dan juga mengendalikan pesakit COVID-19 ini, dan doktor ini berkongsi apa yang mereka lakukan dan bagaimana tata cara mereka berada di situ sambil menjalankan tugas dan beribadah. Saksikan. Dari segi ibadah, ruang untuk solat
memang disediakan di dalam ward untuk petugas-petugas kesihatan menunaikan solat mereka. Namun begitu, kita juga mempraktikkan penjarakan sosial untuk memastikan tidak ada jangkitan sesama petugas kesihatan. Sekiranya terdapat isu kealpaan ataupun terlupa waktu solat, pihak Hospital Sungai Buloh memang mempraktikkan peringatan waktu solat di ruang udara ataupun menggunakan PA sistem hospital. Jadi setiap kali solat waktu akan diberi peringatan waktu solat sudah pun tiba. Tidak ada persoalan di mana kita memakai PPE sepanjang masa dan tidak dapat menunaikan solat. Jadi persoalan itu tidak timbul kerana PPE hanya dipakai ataupun digunakan sewaktu mengendalikan pesakit. Baik, bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat dan seterusnya kita nak bercerita tentang situasi terutama yang tinggal di rumah bertingkat ataupun sama ada flat, apartmen, kondo dan sebagainya. Jadi kami mendapat satu message daripada seorang penonton melalui Facebook. Dan pada masa sama, kalau anda nak berinteraksi dengan kami, boleh WhatsApp kami di talian 017 6828 348 ataupun melalui Facebook Syariah Meja Bulat. Ataupun kalau insya-Allah ada kesempatan kita buka talian 0377261603. Okey, cerita yang kami nak kongsikan ini datang daripada seorang individu bernama Eliana. Azura Eliana Rosli menghantar mesej ke Facebook kami bercerita tentang situasi yang dihadapi di tempat kediamannya, ya, di apartmen. Jadi kita nak terus bersama dengan beliau, kita menghubungi beliau untuk memahami lebih lanjut apa situasi yang dihadapinya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Azura Eliana Rosli. Ya. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana menghubungi Syariah Meja Bulat. Okey, mesej yang dihantar pada beberapa hari yang lalu, katanya Cik nak berkongsi tentang situasi tidak bertimbang rasa, tiada rasa hormat, belas kasihan dan sebagainya dalam kalangan penghuni, dan seperti membuat bising terlampau, mengganggu jiran tetangga dan sebagainya. Okey, ini yang anda hadapi kan, macam mana? Ya, itu yang saya jiran hadapi sekarang. Di mana mereka di tingkat atas kerap membuat bunyi yang agak kuat sampai mengganggu saya yang sedang bekerja di rumah, suami saya sedang bekerja di rumah dan juga jiran saya sebelah yang mempunyai anak autism. So kadang-kadang bila bunyi ni terlampau kuat untuk jiran saya seperti ada anak autism ni, jadi bila dia sedang tenang dan bila gangguan ini terlampau kuat, dia menjadi gangguan bagi kanak-kanak ini dan dia sehingga dia mencederakan diri dia, macam dia hentak kepala dia balik semula. So dia macam susah nak dikawal oleh maknya. Dan bagi saya pula, bila saya tengah meeting, dan kadang larut malam, bunyinya agak kuat. So saya terpaksa mengajukan ini kepada pihak management sebab management kata apa-apa komplain kena report kepada mereka instead pergi direct kepada mana-mana kediaman. So saya dah pergi and then management kata nanti dia akan check apa yang sedang berlaku. Tapi dalam masa itu nak menunggu ni dah makan minggu. Maknanya adakah daripada PKP fasa 1 ke ataupun selepas dilanjutkan ni baru nampak kerenah seperti ini? Selepas dilanjutkan ni baru saya perasan. Mungkin masa awal-awal tu saya kurang agaknya fokus terhadap bunyi itu. Tapi bila lama kelamaan bunyi itu agak mengganggu. Sebab macam contoh malam tadi pukul 12.30 dia mengalih perabot, mengetuk-ngetuk, lesung batulah, dinding lah. Tak tahulah nak melakukan apa-apa. Sebab saya rasa kalau mereka nak melakukan itu, mungkin mereka boleh meminimaliskan bunyi-bunyi mereka itu. Macam nak lesung batu tu alas ke, nak alihkan perabot tu beli pelapik ke, nak goncang grill sekalipun belilah. Nak beli 40 ke, grease ke, whatever yang boleh mengurangkan atau menghindarkan bunyi itu daripada terlebih kuat. Okey. Ini kalau ikutkan dianggap situasi biasa rumah bertingkat-tingkat ni kan? Betul. Tapi tak adalah sampai ke tengah malam. Mungkin ada setengah waktu tu kita boleh bertoleransi. Macam waktu siang. Tapi kalau dah pukul antara pukul 11 sampai pukul 3 pagi tu agak mengganggu jugalah. Okey. Jadi tindakan yang dilakukan sekarang ni membuat aduan kepada pihak pengurusan. Betul. Dan adakah pergi kepada penghuni di atas untuk bertanya lebih lanjut?
sebab SOP kat apartment ni, pihak pengurusan kita tidak boleh pergi berjumpa direct. Okey. So kena pergi mengajukan dulu kepada pihak pengurusan. Jadi saya mengikut apa yang perlu dilakukan dahulu. Tapi kalau dah berulang kali terjadi, memang tidak dibenarkan ke ataupun bagaimana? Sebab kadang-kadang kita mungkin kita kenal siapa jiran di atas, di kiri kanan, di bawah dan sebagainya. Saya faham. Okey, saya menggunakan pendekatan, saya guna dulu apa yang management cakap. So saya bagi tempoh beberapa hari dulu. Tapi bila benda ni berlarutan, saya ada juga eager untuk pergi naik ke atas. So mungkin saya menggunakan pendekatan yang berbeza. Lepas ni mungkin saya menghantar surat dulu ke, instead of bersemuka direct. And then kalau surat tak jalan, mungkin baru saya bersemuka. Tengoklah macam mana. Tapi tengah malam tu agak tak elok lah rasanya kot. Nak mengalih perabot terlampau kuat sangat. And then goncang grill, macam nak runtuh rumah. Maknanya memang tak kenal siapa di atas tu? Tidak. Memang tak kenal lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni sedang bertahan lah ni dengan kesabarannya. Ya, tengah bertahan sebab saya kesian kat jiran sebenarnya. Tujuannya lebih utama kepada jiran sebelah saya. Sebab dia ada anak autism ya? Dia ada anak 2 orang. Seorang autism, suaminya tiada di rumah. Jadi kena handle seorang-seorang. Okey. Kalau misal kata pihak pengurusan tu lambat mengambil tindakan, apa perkara lain ataupun tindakan lain yang boleh diambil? Ataupun sekadar tunggu sajalah ataupun beritahu kepada jiran-jiran ataupun letaklah surat di bawah pintu ke macam mana ke? Ya, yang seperti saya cakap tadi, saya mungkin akan menuliskan surat kepadanya agar mungkin dia boleh faham apa tujuan sebenarnya management jumpa dia ke apa ke. Tapi kalau surat juga tidak jalan, saya rasa tiba masanya untuk saya jumpa dia direct lah. Okey. Maknanya asalkan melakukan perkara yang tidak melanggar undang-undang, tak ada masalah lah ya? Betul. Okey, baik. Ya, betul. Okey, kita harap puan terus bertahan, sabar dan ada resolusi dalam situasi ini ya. Ya, saya pun harap. Ya, untuk kebaikan jiran tetangga juga. Okey, puan, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Azura Iliana Rosli dari Kajang. Kita tidak mengaklumkan di mana tempatnya di Kajang, tapi inilah situasinya. Anda barangkali berhadapan dengan situasi ini juga. Apatah lagi apabila PKP ini dilanjutkan, tapi bersabar. Dan kita nak juga dapatkan sedikit pandangan daripada seorang individu yang dah biasa tinggal di tempat seperti ini. Dan beliau ialah pengurusi kejiranan rukun tetangga Rumah Pangsa AU Taman Keramat, Tuan Haji Muhammad Halim Muhammad Said di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Tuan Haji. Okey, hello, Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Alhamdulillah. Haji dengar saya di TV ke? Kalau boleh perlahankan volume sebab saya macam bercakap dengan suara saya. Okey. Tak maaf ya. Okey, tak ada. Okey, dan dengan jelas? Saya dengar. Okey. Haji jadi pengurusi rukun tetangga ni berapa tahun dah? Dah dekat 5 tahun dah. Dah 5 tahun ya. Berapa ramai penghuni di Rumah Pangsa AU Taman Keramat ni? Kat sini kita ada 18 blok. Okey. Dan ada dalam 2,000 lebih lah penduduk kat sini. Baik. Jadi masa PKP ni masa yang sangat-sangat menggelisahkan ya? Betul-betul. Okey. Apa antara, tadi kita dengar sedikit perkongsian keresahan daripada seorang penghuni di apartmen. Jadi di Rumah Pangsa AU ni apa antara situasi yang berlaku dalam tempoh PKP ni? Setakat ni tiada masalah sebab apa ni memang semua orang duduk kat rumah. Kan? Itulah macam kita orang pun tengok TV ataupun tengok movie apa semuanya itulah. Dan semua alhamdulillah kat sini alhamdulillah tak ada masalah di orang kejiran lah sebenarnya. Ke sebab dah kenal masing-masing? Memang kita kenal daripada ni, memang kita kenal atas bawah kita kenal sebenarnya. Okey, kalau misal kata berlaku masalah macam tadi disebutkan bunyi bising gedung tengah-tengah malam nak tidur tak boleh alih perabot dan sebagainya. Apa yang boleh dinasihatkan kepada mereka ni? Tak, dia macam ada pernah berlaku. Dia nak kata kalau kita faham maksud jiran tu. Maksud jiran tu maksudnya kita kiri kanan atas bawah hingga 40 orang tu jiran kita. So kalau setakat ke atas tu boleh katakan jiran rapat lah. So berbalik pada kes tadi, sebagai ketua blok kita kena jumpa rumah atas dan bagi tahu apa sebenarnya berlaku. Mungkin dia tak perasan apa yang dia buat. Mengganggu orang bawah ke, kalau betul just bagi tahu dia jangan bising, and then ataupun selepas pukul 11 dah jangan bising. Hormat jirannya mungkin dah nak tidur ke, ada anak kecil ke dan sebagainya lah. Ataupun sebagai ketua blok ataupun GMB lah katakan kan. Kita kena pandai lah menasihati jiran tersebut.
kita berjiran ni kita kena ada adab, kita kena jaga adab untuk mewujudkan kehidupan yang mesra dan harmoni. Betul. Kan kita perlu menyayangi jiran sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Baik. Maknanya kalau kita tak suka apa yang orang buat kepada kita, kita jangan akan buat pada orang lain. Betul tak, Ali? Betul. Saya setuju sangat. Bagi tausiah juga maksudnya sentiasa kita berusaha nak wujudkan suasana aman, aman, damai, tenteram, sejahtera dan ceria dalam kehidupan berjiran. Ya, itu adab yang sepatutnya ada dalam kalangan kita semua. Apatah lagi tinggal di apartmen rumah pangsa dan sebagainya. Betul. Kita kena hormati satu sama lain. Ya, saya tertarik bila kata setiap blok ni ada ketua blok masing-masing Macam di asrama sekolah dulu. Kita ada 18 blok. Dan setiap blok ada ketua blok masing-masing. Okey. Baik. Okey. Jadi dengan eratnya hubungan ini macam-macam aktiviti boleh dilakukan dan difahamkan sepanjang PKP ini berlangsung dan juga menjelang Ramadan ni ada aktiviti kebajikan juga yang dilakukan oleh pihak rukun tetangga ni, Haji? Ada, insya-Allah. Kita ada bantu jiran kita dengan orang kata bagi bantuan makanan asas dapur. Dan insya-Allah kita pada bulan puasa nanti, pada bulan puasa ni kita akan bagi kepada penduduk 2 kali seminggu untuk berbuka puasa sempena PKP ni. Pos kat sini banyak yang terkesan. Daripada 680 unit rumah ni, ramai terkesan kat sini sebab dia orang ni kerja dia orang kerja macam makan pagi, kais pagi makan pagi. Macam tu. Sebab diorang ni yang buat kuih, kerja kontrak. So, memang terkesan lah kat sini memang ramai ibu tunggal, B40, OKU, macam tu. Okey, jadi dijaga kebajikan mereka. Alhamdulillah, syabas. Ya. Okey, Haji, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan kita juga doakan yang terbaik. Semoga terus mendapat beri sumbangan dan menjaga kebajikan penghuni di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun Haji Muhammad Halim Muhammad Said, pengurusi kejiranan rukun tetangga Rumah Pangsa AU Taman Keramat. Kadang-kadang setengah orang mahu bersikap individualistik, tapi kejiranan ni saling kenal mengenali, saling faham ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apatah lagi dalam situasi genting seperti PKP ini semoga dapat dijadikan iktibar dan pedoman apa yang dilakukan oleh Tuan Haji Muhammad Halim ni. Kita nak berehat seketika. Satu lagi perkara yang kita harus lakukan untuk terus bertahan dalam situasi genting inilah apabila menjelang Ramadan ini, bagaimana kita nak menguruskan keupayaan kita berpuasa, menjalani ibadah puasa dan juga melakukan aktiviti ibadah sunat yang lain. Kadang-kadang bila duduk rumah ni tak berapa aktif seperti mana ketika berada dapat beribadah di luar, berpuasa di luar Macam-macam lagi yang kita bincangkan selepas ini dalam Syariah Meja Bulat. Lagi dalam Syariah Meja Bulat dan kita dah nak masuk bulan Ramadan dan kita meraihkan kehadiran Ramadan ini kerana banyak yang kita boleh lakukan banyak ibadah yang boleh dilakukan. Cuma berbezanya kali ini ialah ibadah yang biasa kita lakukan di luar, di masjid secara berjemaah tidak dapat dilakukan. Antara lain solat tarawih dan juga iftar beramai-ramai. Itu antara perkara yang barangkali akan kita rindukan pada musim PKP ini. Tapi kita tidak harus gusar kerana kita perlu mempertahankan keupayaan kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia di talian video. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Semua sihat ke sana? Kami sihat adanya terus menjalankan tugas seboleh mungkin. Harap Ustaz sihat juga Ustaz. Okey Ustaz, Ramadan akan tiba beberapa hari sahaja lagi dan kita pun dalam kegembiraan ni kita pun rasa macam mana agaknya Ramadan tak pernah dalam hidup sebahagian besar daripada kita menempuhi situasi begini. Sebagai mukadimah apa yang Ustaz boleh perkatakan tentang Ramadan kali ini? Ramadan kali ini saya melihat dia sebenarnya satu bulan yang akan memberikan kita pengertian aspek baru dari sudut bagaimana kita melihat bulan Ramadan. Mungkin tak pernah berlaku kalau kita tanya pun kepada tok nenek moyang kita sekalipun, mungkin mereka tak pernah mengalami Ramadan seperti mana yang kita akan alami pada tahun 2020 ni. Yang mana kali ni selalunya kebiasaan kita melihat Ramadan ni sebagai satu bulan untuk kita berpesta makanan. Kan kalau sampai masuknya bulan Ramadan, kita akan post ataupun kita akan bergembira pergi ke bazar, dapat juadah itu dan ini. Tapi kali ini kita akan
melihat Ramadan yang berbeza, yang bukan disertai dengan pesta-pesta makanan yang kebiasaannya yang selalu kita lihat. Dan kalau kita tengok bulan Ramadan ini, kebiasaannya kita gembira, kita pergi shopping, kita beli baju-baju baru. Tapi kali ini Ramadan kali ini tak. Dan kita mula concern tentang pihak-pihak yang memerlukan bantuan, dan kita pun melihat di sana sini mereka ramai daripada kita menghulurkan bantuan. Jadi ini peluang untuk kita menghayati bulan Ramadan yang sebenarnya, insya-Allah. Ya, itulah dia. Kadang-kadang situasi memaksa kita untuk melakukan perkara-perkara yang sebelum ni kita tak lakukan. Ya, sebelum ni kita meraihkan pesta makanan dan sebagainya. Kali ini tak ada pilihan untuk menolak ke tepi perkara-perkara seperti ini. Dan puasa ini mengajar kita untuk menjadi selfless, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ini sebenarnya hikmah untuk kita memiliki lebih kesempatan untuk memberi kepada yang memerlukan, ya Ustaz, ya? Betul. Ya. Betul. Dan itulah sebenarnya kita nak kata spirit of Ramadan, yang mana kita lebih nak berkongsi, kita lebih kepada untuk nak berkongsi rasa perasaan susah tu bersama dengan orang-orang yang memerlukan dan yang susah. Selama ni kita rasa untuk diri kita, kita beli baju baru untuk diri kita, keluarga kita, kita belanja untuk diri kita. Tapi kali ni kita pun tak boleh nak berbelanja sangat sebagaimana orang-orang susah di luar sana. Jadi kita akan lebih prihatin dengan nasib mereka ni semua. Ya, itulah dia. Ustaz, okey, mari kita cerita sikit tentang ibadah ni, ya. Sebut Ramadan dia tarawih, sebut Ramadan dia iftar, tadarus dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengoptimumkan keupayaan kita untuk beribadah ni dalam kita tidak dapat keluar dan rasa bersemangat berjemaah ini, Ustaz? Sebenarnya alhamdulillah, sebenarnya kita kena bersyukur pada Allah bila mana tahun ini Allah berikan kepada kita satu peluang, dan Allah berikan kepada kita peringatan untuk nak kita menghayati balik Ramadan. Selama ni kalau kita tenung 11 bulan yang lampau, bahkan mungkin bertahun-tahun sepanjang hayat kita ni, kita banyak disibukkan dengan urusan-urusan keduniaan. Even mungkin Ramadan pada tahun yang sudah pun kita akan sentiasa berfikir tentang dunia. Sepatutnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita cuba meluangkan diri kita bersama dengan ibadah, bersama dengan Al-Quran. Tetapi ini punya tahun kali ini Allah bagikan kita peluang tersebut. Yang mana ramai daripada kalangan kita yang masih lagi mempunyai masa yang lebih sebenarnya untuk memperuntukkan diri kita bersama dengan Al-Quran. Yang mana kalau kita tengok para ulama dulu masuknya bulan Ramadan ini, mereka mula akan meninggalkan banyak kerja-kerja ataupun tugasan yang mereka biasa buat. Even kalau mereka mengajar hadis, mereka mengajar fiqh sana sini, mereka bekerja sana sini, pada bulan Ramadan biasanya mereka akan cuba untuk nak menarik diri daripada tugasan tersebut dan cuba untuk nak meluangkan lebih masa lagi untuk bersama dengan Al-Quran, luangkan masa bersama dengan orang-orang yang susah. So itu sepatutnya peluang yang sangat kita kena hargai. Kita ada banyak masa sebenarnya untuk nak bersama dengan ilmu, untuk nak beribadah, untuk nak menghafal Quran, bertadarus Al-Quran dan macam-macam lagi sebenarnya yang kita boleh buat kalau kita pandai menghargai masa. Saya tertarik dengan poin ini kerana sebelum Ramadan ini kita menghargai masa yang kita dapat ni kerana kita akan berada di rumah ataupun kita sedang berada di rumah sebanyak mungkin kerana kita tidak boleh keluar bekerja dan juga melakukan perkara-perkara liburan yang lain kecuali yang perlu bekerjalah. Okey, bila masa panjang ini masuk Ramadan, ini soalan barangkali agak trivial lah. Masa panjang tu dirasakan sangat mencabar pula dalam tempoh berpuasa ni, Ustaz. Jadi sebab kalau keluar bekerja, kesibukan kita membuatkan masa tu jadi sekejap. Jadi kita tak sedar. Tapi bila berada di rumah ni, cabaran berpuasa tu barangkali berbeza sedikit. Dan barangkali tidak semua orang mempunyai keupayaan untuk sebab ada yang segan nak mengaji beramai-ramai dan sebagainya kan. Jadi bagaimana cara untuk kita memberanikan diri masa yang terluang ini betul-betul dimanfaatkan dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran dan melakukan ibadah sebagainya. Dan tak rasa macam, ya Allah panjangnya lah puasa ni masanya. Betul. Sebenarnya kalau kita renung hadis Nabi SAW daripada riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihat wal faragh. Nabi beritahu dua nikmat yang manusia selalu berasa leka, selalu tertipu selama ni, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Yang mana inilah nikmat masa lapang, yang mana selalu masa kita bekerja, bila kita diajak untuk menuntut ilmu, untuk bersama dengan Tuhan, kita akan kata kita penat, kita tak sempat dan sebagainya. Jadi sekarang ni Allah bagi kita masa tersebut. Kita ada masa yang banyak dan alhamdulillah sekarang ni kalau kita tengok musim PKP ni, Masya Allah sekarang ni kecenderungan orang untuk nak explore tentang pengajian online ni semua Masya Allah semakin bercambah.
Dan kalau kita tengok pun sekarang ni semakin banyak dibuat halaqah-halaqah tadarus Al-Quran, kuliah-kuliah ilmu di internet, di Facebook dan sebagainya, yang mana sebenarnya kita boleh manfaatkan. Kita boleh sambil kita memasak, sambil kita nak siap untuk nak berbuka puasa, sambil kita nak berehat dan sebagainya, kita boleh gunakan masa ini untuk nak mendengar kuliah-kuliah bermanfaat. Dan kalau ada ruang, kita cuba untuk nak mengaji Al-Quran. Kita banyak kalau kita suka mengaji sendirian, ahlan wa sahlan. Kalau kita suka bertadarus, kita boleh buat bersama dengan sahabat kita, dengan halaqah-halaqah yang ada di luar sana untuk nak sama-sama tadarus. Yang penting kita manfaatkan ruang yang ada itu sebaik-baiknya. Sebab para ulama sebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran wa Syahrul It'am. Bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan Al-Quran dan bulan kita memberi makan. Jadi gunakan masa sebaik mungkin untuk dua perkara. Baik. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam Ramadan buat Ustaz juga. Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah USIM. Dan pasti Ustaz antara yang aktif menjalankan halaqah secara dalam talian ini sangat-sangatlah dihargai. Jadi yang penting kita peruntukkan masa sekarang dan juga bulan Ramadan nanti untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah dari rumah. Okey, saya nak kongsikan ada satu hantaran mesej WhatsApp ini dari United Kingdom. Menonton kami di Facebook barangkali. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi kami warga Malaysia yang berada di UK yang sama-sama ber-PKP di sini mempunyai cabaran tersendiri, katanya. Terutama PKP yang dijalankan selepas berakhirnya musim sejuk ataupun musim winter. Sewaktu musim sejuk, pergerakan untuk keluar berjalan adalah kurang dan penerimaan cahaya matahari juga kurang. Musim bunga atau musim panas merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu untuk kami keluar dari rumah untuk menikmati cahaya matahari dengan baik setelah hampir 4-5 bulan kurang menerima cahaya matahari di sini. Jadi pelaksanaan PKP adalah satu cabaran untuk kami di sini. Cuma kerajaan UK telah memberi kelonggaran kepada mana-mana rakyat atau orang ramai untuk yang berada di UK untuk melaksanakan senaman di luar rumah selagi mana mematuhi syarat yang diberikan. Maknanya di luar rumah tapi dalam tidak keluar jauh lah. Dia dari Adli, United Kingdom. Katanya saya sedang melihat live rancangan Syariah Meja Bulat sekarang. Terima kasih banyak-banyak Cik Adli dari UK. Ya, kalau dapat kirimkan gambar kepada kami pun bagus juga ya. Dan semoga dapat akur kepada perintah kerajaan untuk tidak keluar dan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Jadi ini antara cabaran mereka juga. Kerana empat musim ni, musim luruh dan musim sejuk ni antara musim yang sangat-sangat kita tak sukalah sebab tak dapat matahari dan sebagainya. Jadi bila menantikan musim bunga, musim panas ni, musim spring ni, waktu dah boleh keluar, tidak dibenarkan keluar. Jadi itu cabarannya. Ramadan nanti tiba, mungkin ada cabaran tersendiri. Kuatkan semangat, terus bertahan ya. Encik Adi dan rakan-rakan di United Kingdom. Kita nak berehat seketika. Apa lagi perkongsian yang boleh kita perolehi daripada WhatsApp, Facebook dan juga talian? Boleh berinteraksi dengan kami selepas ini dalam Syariah Meja Bulat. Okey, bersama lagi dan rupa-rupanya Adli dari UK menghantarkan gambar kepada kami melalui WhatsApp. Ini dia, katanya ni keadaan di luar rumahnya. Wah, cantiknya. Menghijau dan ini barangkali tempat yang boleh dibenarkan untuk melakukan aktiviti. Dan satu lagi kawasannya, lihat. Di Muslim Center, di Aqui Lodge. Ini gambarnya. Terima kasih atas kiriman Adli. Selamat menjalani ibadah bulan Ramadan nanti ya. Semoga sihat-sihat semuanya di sana. Okey, dan satu lagi ini dari Terengganu. Di manakah? Okey, dihantarkan petua potong rambut untuk PKP confirm tak akan keluar rumah sebab potong rambut begini. Katanya ucapan terima kasih kepada semua frontliner yang berkorban demi negara. Semoga COVID-19 lenyap di muka bumi. Lihat. Maknanya kalau dah potong rambut macam ni, katanya memang segan untuk keluar rumah. Terima kasih banyak-banyak, idea yang menarik tapi saya tak tahu sejauh mana kita berani melakukannya. Anda antara yang berani. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, dan kita sampai penghujungnya untuk makluman anda semua dan rasanya ramai yang tahu. Hari ini ialah hari lahir Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah. Jadi banyak ucapan yang dihantarkan melalui media sosial kepada beliau dan beliau sangat-sangat menghargainya pastinya dan kita juga menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh KP kita ini. Ya, dan dalam harian Metro hari ini disebutkan ucapan hari lahir Dr. Nur Hisham trending di media sosial. Jadi
penghargaan daripada rakyat Malaysia ini sangat-sangatlah dialu-alukan ya untuk mereka terus bertahan menjalankan tugas mereka. Dan saya tertarik untuk menukilkan apa yang disebutkan, dan ini juga menjadi trending juga yang disebutkan, katanya mari saya cari di sini. Terima kasih atas maafkan saya kena baca betul-betul ni. Disebutkan hadiah yang terbaik untuk beliau hari-hari jadi ini ialah apabila semua orang dapat menghadiahkan dengan bertindak untuk berada di rumah, terus berada di rumah dan menjaga kesihatan diri dan sebagainya ya. Kita sama-sama menjadi barisan hadapan sebenarnya. Ya, kita adalah kulit kepada negara yang bertindak untuk menepis dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi kami di Syariah Meja Bulat mengucapkan selamat hari lahir yang ke-57 kepada Datuk Nur Hisham. Dan semoga terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Okey, dan satu perkongsian WhatsApp juga nak diberikan ini. Suasana semasa menghantar sampel dari pusat kuarantin hospital. Ini frontliner kita juga. Lihat mereka ini memakai PPE dan keadaan pastinya berpeluh dan sebagainya, tapi inilah tugas mereka. Selamat menjalankan tugas diucapkan. Semua kalian dipermudahkan segala urusan. Okey, kita dah sampai penghujung untuk musim ini. Syariah Meja Bulat ingin mengucap terima kasih atas sokongan anda, dan kita akan kembali insya-Allah selepas bulan Ramadan nanti. Ampun maaf atas segala khilaf kami sepanjang bersiaran untuk daripada awal tahun sehingga ke sekarang, dan kami harap sokongan anda selepas ini juga. Dan kepada yang lain, kepada semua yang menonton yang beragama Islam, selamat menempuhi bulan Ramadan Al-Mubarak dengan sebaik-baiknya dalam kita menjaga diri dan kesihatan kita ini. Semoga kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sesempurna yang boleh. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri Malaysia.